soalan esei 7. Soalan dia. Berpandukan raja, jelaskan mengapa pasaran persaingan sempurna, okey, dia ada PPS, dapat memperoleh kecekapan pengeluaran dan kecekapan peruntukan berbanding dengan pasaran monopoli. Okey, dan lagi satu nanti kita kena sediakan raja. Okey, raja yang kita sediakan dekat sini, dia merupakan gabungan PPS dan gabungan monopoli. So bermaksud satu raja, kita ada dua pasaran. Okey, dan kemudian kita cuba tengok, dia nak anda fokus berkaitan dengan kecekapan pengeluaran. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah syarat bagi kecekapan pengeluaran? I know? LAC minimum. Okey, AC dia minimum, itu adalah syarat bagi kecekapan pengeluaran. Bagaimana pula bagi syarat kecekapan peruntukan? Okey, Liana? P sama dengan MC. Okey, thank you. P sama dengan MC. Maksudnya kita kena fokus kedua-dua syarat ini nanti. Tetapi sebelum kita teruskan, sekarang Miss akan cuba sediakan raja dulu, di mana raja dia merupakan gabungan bagi PPS dan juga monopoli. Okey, seperti biasa kita akan sediakan paksi X dengan paksi Y. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, berkaitan dengan paksi Y sini, apa yang perlu dilabelkan? Tano? RM. RM, ya. Apa kurungan CPR. RM? Again? CPR. Okay, thank you. CPR, cost, price, revenue. Okay, kurungan RM. Ini asalan. Paksi X pula. Tano? Q unit. Okay, thank you. Okay, so itulah dia Q unit. Jadi sekarang kita akan sediakan raja ataupun kelok bagi monopoli dulu. Okey, jadi Miss akan sediakan kelok permintaan monopoli. Apakah bentuk kelok permintaan bagi firma monopoli? Ahmad Amzah? Ahmad Amzah mencurun ke bawah, okey. Ya, dari kiri ke kanan. Okey, Ahmad Amzah dia sudah type dia punya message ah. So mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ya, betul. Itu adalah kelok permintaan bagi monopoli. Jadi kita sediakan. Okey, dan jangan lupa labelkan DD. Sama dengan ini kelok permintaan. Jadi sekarang saya nak tanya tentang syarat monopoli ini. Izatu, Ya, Miss. apakah syarat dia? DD sama dengan P sama dengan AR. Yes, okay. DD sama dengan P sama dengan AR. Jadi pastikan anda ada tulisan ini. Okey, kemudian kita akan sediakan kilo MR. Miru Haikal, mana kilo MR? DD. Dia berada di dalam ke ataupun di luar sini? Dalam. Di dalam, okey. Apakah bentuk dia? Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Yes, dia adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, dan jangan lupa labelkan kilo MR. Okey, kemudian kita akan sediakan kilo MC. Okey, dan untuk maklumat anda sekarang yang kita bandingkan ini adalah berkaitan dengan jangka panjang sebab perbandingan ini kita tengah bandingkan kan. Okey, perbandingan ini adalah dilakukan dalam jangka panjang punya. Dengan reti kata lain, kilo MC kita akan jadi LMC. Okey, sekarang saya nak tentukan titik keseimbangan bagi firma monopoli dulu. Okey, sekarang saya nak highlight sikit Okey, dekat sini walaupun dia guna pasaran kan, pasaran monopoli kan. Tetapi dalam pasaran monopoli hanya ada satu firma sahaja. Maka kalau saya guna pasaran monopoli ke ataupun saya guna firma monopoli ke, dia sebenarnya memberi maksud yang sama sahaja. Sebab pasaran sama dengan firma untuk monopoli. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, keseimbangan firma monopoli tercapai apabila? Okey, Umairah? Kalau MC bersilang kalau MR. Ya, inilah dia. Okey, jadi sekarang kita ada dua titik keseimbangan. Sekarang yang ini adalah berkaitan dengan monopoli. Jadi saya akan labelkan DM. M stand for monopoly. Okey, kemudian saya pun akan tentukan harga dengan kuantiti dia.
Kuantiti tarik ke paksi S, jadi ini adalah Q. Dan Q ini adalah QM. Okey, sekarang saya nak tanya. P dia dekat mana? Okey, tengok first option. Tarik ke sebelah sini. Ataupun second option. Okey, jadi dia adalah yang pertama ke ataupun yang kedua? Wardina, Yang kedua. kenapa anda kata demikian? Sebab kita kena tarik harga tu ke kilo DD sama dengan P sama dengan AR. Yes, sebab kan tadi saya tulis kat sini DD sama dengan P sama dengan AR. Jadi harga kamu ingat jangan tarik ke sebelah sini ya. Bagi dia naik sehingga sentuh kilo AR. Buat dotted line tarik ke sebelah kiri dan labelkan P. P ini adalah PM, monopoli punya. Okey, sekarang kita sambung selepas kita bincang pasal monopoli punya. Jadi sekarang kita akan tengok PPS. Okey, sebab sekarang dia kata pasaran persaingan sempurna. Okey, berkaitan dengan PPS Okey, masa anda belajar PPS kan kita selalu kata kita ada pasaran dan kita ada firma kan. Kalau pasaran ada kelok permintaan, ada kelok penawaran. Kan ini titik keseimbangan kan? Harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan. Dan kita kata firma sebagai apa? Apakah benaran dia? Okey, Amira, firma sebagai apa? PPS. Per apa? Per apa harga? Penentu harga. Penentu harga. PPS sebagai penentu harga ke? Dia boleh tentukan harga ke, Amira? Penerima harga. Yes, penerima harga. Dia yang terima harga. Ingat, PPS sebagai penerima harga. Kalau monopoli, dia sebagai penentu harga. Itulah beza dia. Sebab PPS dalam pasaran kan ada banyak firma kan. Jadi dia hanya terima harga yang telah ditetapkan di pasaran sahaja. Tetapi kalau monopoli, kan dalam pasaran hanya ada satu firma sahaja. Dia mempunyai kuasa untuk menentukan harga. Itulah sebab kita kata dia sebagai penentu harga. Jadi bezakan peranan dia. Okey, disebabkan firma dalam PPS sebagai penerima harga, dia akan terima harga yang telah ditetapkan di pasaran. Okey, iaitu P kosong. Kan AR sama dengan DD, sama dengan P, sama dengan MR. Ini masa anda belajar PPS, you sudah fokus punya. Okey, sekarang soalan ini, anda cuba tengok, dia tanya, pasaran persaingan sempurna. Pasaran. Bermaksud kita tengah kaji yang ini, pasaran. Bukannya ini. Okey, jadi bermaksud nanti kita kena pastikan bahawa ada kelok DD dan kelok SS. Tempat yang persilang itu, titik persilangan itu akan jadi titik keseimbangan pasaran persaingan sempurna. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok rajah ini. Dari mana kita nampak ada kelok permintaan? Suhaila, Ya, Miss. adakah kelok DD dia kat sini? Ada yang DD sama dengan P sama dengan AR. Yes, ini kelok DD. Selepas kita tengok DD, kita juga ada SS. Adakah kelok SS dekat sini, Suhaila? Ada, Miss. Kilo LMC. Yes, kan kita belajar MC itu sebenarnya juga merupakan kelok penawaran kan? Cuba tengok, kelok DD bersilang dengan kelok SS. Inilah titik keseimbangan. Keseimbangan apa? Yang ini, keseimbangan pasaran persaingan sempurna. Okey, jadi Miss akan guna pen yang berwarna hijau ini dan itu merujuk kepada yang PPS punya. Jadi ini titik keseimbangan dia, saya akan labelkan ES. Okey, harga keseimbangan dia, harga, tengok yang sini ya. Kan kita kata titik keseimbangan, harga dia terus buat dotted line. P kosong. Okey, jadi kita pun labelkan lah. Buat dotted line. P kosong ini labelkan PS yang merujuk PPS punya. Kuantiti dia tengok, buat dotted line sambung sini Q. Okey, jadi Miss pun tunjuk buat dotted line sambung QS. Dan ada satu perkara yang saya nak ingatkan, okey, pastikan P ini you hanya buat dotted line sahaja. Jangan buat garis yang macam ini. Okey, kalau you buat garis yang tidak berputus-putus memang satu line macam ini,
itu sebenarnya merujukkan kilo permintaan firma. Okey, kalau yang itu kalau you kaji firma dekat sini salah ya, pastikan you buat dotted line kat sini. Okey, itu adalah perkara yang Miss nak highlight. Okey, sekarang Miss nak tanya. Disebabkan sekarang kita tengah kaji jangka panjang. Okey, maka kilo AC yang kita lakarkan pun adalah jangka panjang. Bermaksud kita nak lakar kilo LAC sekarang. Okey, Miss nak tanya. PPS. Okey, yang ini PPS dalam jangka panjang. Apakah jenis keuntungan yang diperoleh bagi PPS? Okey, dia keuntungan normal. okey, untung normal. Kenapa kita kata PPS menikmati untung normal dalam jangka panjang ya? Kebebasan keluar masuk firma. Okey, good. Okey, itulah jawapan dia. Okey, sekarang saya nak tanya, monopoli dalam jangka panjang, apakah jenis keuntungan yang diperoleh? Mira, Untung lebih normal kenapa anda kata demikian? sebab ada sekatan keluar masuk. Yes, ada sekatan. Okey, ada halangan. Bukan bebas nak keluar masuk itu bukan senang. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan jangka panjang. Okey, sekarang kita cuba tengok ya. Berkenaan dengan PPS, you kata dapat untung normal. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah hubungan antara AR dengan AC kalau untung normal? Liana? AR sama dengan AC. Okey. Bagaimana pula dengan untung lebih normal? Apakah hubungan antara AR dengan AZ? Zahin? AR lebih dari AC. Okay, thank you. Jadi sekarang, kelok yang saya nak lakar adalah AC. Dan AC yang saya lakar ini adalah LAC. Jadi pastikan LAC yang dilakar ini untuk PPS, dia akan dapat untung normal. Untuk monopoli, dia akan dapat untung lebih normal. Okey, sekarang kita cuba tengok lakaran kelok dia. Okey, kalau kita tengok PPS dulu ya. Kalau untung normal, tadi anda kata AR sama dengan AC. Jadi AR yang kita rujuk, inilah AR dia. Okey, so bermaksud dia akan sama dengan AC. Bermaksud dia juga kena melalui titik keseimbangan dia. Ini kan titik keseimbangan DS kan? Okey, dengan reti kata lain, kilo AC kita kena melalui titik sini. Okey, di mana dia capai keseimbangan dan pada masa itu AR juga sama dengan AC. Okey, jadi sekarang marilah kita tunjuk lakaran kilo AC tersebut. Okey, ini point ini. Okey, dia akan jadi titik minimum LAC. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo LAC. Okey, labelkan LAC. So, pastikan turun, ini minimum point, lepas tu dia meningkat. So, itu adalah kilo LAC yang juga berbentuk U. Okey, so itu adalah lakaran raja yang menunjukkan bandingan antara pasaran monopoli dengan pasaran persaingan sempurna. Gabungan dia lah. Sebab kalau biasanya kita nak lakar kilo kita nak lakar kilo LAC, kalau hanya monopoli saja, kita tak perlu ambil titik ini pun. Kita hanya terus buat capai titik minimum, kemudian dia naik. Tapi disebabkan dia merupakan gabungan dengan PPS sekali lagi, you kena cari titik minimum dia. Lagi satu tengok, titik minimum ini. Tengok LMC memang melalui dia. Okey, jadi itu lakaran raja dia. Okey, kita sambung. Selepas kita selesai lakaran raja ini, kita kena bandingkan. Maksudnya kita nak buat huraian lah. Dan huraian ini anda cuba tengok, kata kunci dia dekat sini. Berbanding. Kalau berbanding dekat sini, bermaksud anda kena banding dari segi aspek. Okey, dan kalau boleh jangan buat satu perenggang untuk PPS, habis lepas tu baru sambung dengan pasaran monopoli. Elakkan daripada penerangan yang sedemikian. Miss nak anda bandingkan dari segi aspek. Aspek apa? Okey, yang pertama kita akan cerita tentang keseimbangan dia dulu. Okey, kita cerita dari segi keseimbangan dia dulu. Dan untuk maklumat pelajar, keseimbangan dekat sini kita pecah kepada 3 aspek.
di mana nanti saya akan cerita tentang titik keseimbangan, saya akan cerita harga keseimbangan dan saya akan cerita kuantiti keseimbangan. Selepas kita selesai bincang yang ini, okey, barulah kita fokus tentang kecekapan pengeluaran, itu yang kedua, dan yang ketiga kecekapan peruntukan. Okey. Okay, sekarang saya tulis yang kedua ini kecekapan pengeluaran. Dan yang ketiga, kecekapan peruntukan. Dengan reti kata lain, esei anda sepatutnya ada 3 peringkat yang utama. Okey, di mana nanti keseimbangan ini kita akan cerita tentang PPS, okey, dan kita akan cerita tentang monopoli. Okey, dan sekarang kita akan banding dari segi titik dia dulu. Okey, sila bagi tahu saya titik bagi pasaran monopoli adalah pada titik apa? Wadina? EM. Okey, apabila Kilo MR bersilang dengan LMC. Okey, good. Jadi anda pun huraikanlah. Okey, titik keseimbangan monopoli, pasaran monopoli tercapai pada titik EM apabila kilo LMC bersilang dengan kilo MR. Okey, disebabkan ini soalan ini bandingkan kan? Jadi ingat, masuk perkataan ini. Manakala. Atau bunyi nak guna tetapi pun boleh. Okey. Manakala bagi PPS. Okey, kita tengok PPS ya. PPS. Titik keseimbangan dia dekat mana? Okey, go. Titik ES apabila kilo LNC bersilang dengan kilo DD. Okey, apabila kilo LMC bersilang dengan kilo DD. Yes, itulah dia. Okey, pada titik ES. Apabila kilo LMC bersilang dengan DD. Ataupun you guna AR, saya pun boleh terima jawapan anda. Okey, sepatutnya DD bersilang dengan SS kan? Tapi disebabkan sini tak ada SS, kita tak boleh tulis SS. Kita kena huraikan berdasarkan raja kita. Okey, jadi yang pertama ini adalah aspek yang pertama, yang ini dari segi titik. Okey, kemudian dari segi tingkat harga. Okey, P. Juga sama, kita akan tengok PPS dan kita juga akan tengok monopoli. Okey, sila bagi tahu saya harga PPS tu dekat mana dan juga monopoli kat mana. Haris Raj. Harga pasaran monopoli. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan bagi pasaran monopoli adalah di titik PM. PM, manakala harga pasaran harga keseimbangan pasaran bagi PS harga keseimbangan bagi pasaran persaingan sempurna adalah pada titik PS. Okey, jadi apakah hubungan dia? Mana satu lagi besar? PEM. Lebih besar daripada? PS. Okey, yes. Okey, jadi anda boleh huraikan sedemikian bagi tahu harga keseimbangan bagi pasaran persaingan sempurna adalah PS, manakala harga keseimbangan pasaran monopoli adalah PM. Okey, lepas itu anda beritahu hubungan dia. PM melebihi PS. Okey, aspek yang ketiga pun sama. Kita akan tengok dari segi PPS dan juga monopoli. Tetapi untuk kali ini kita akan tengok dari segi kuantiti keseimbangan. Okey, cuba tengok raja ini. Kuantiti keseimbangan dia macam mana? Miru Haikal, cuba huraikan. Output keseimbangan pasaran monopoli kurang daripada output keseimbangan pasaran persaingan sempurna. Okey, sabar ya. Bagi tahu saya output keseimbangan pasaran monopoli berapa, output keseimbangan PPS berapa, lepas tu baru tunjukkan perbandingan dia. Sekali lagi. Output keseimbangan pasaran monopoli pada titik QM. Okey. Manakala output keseimbangan pasaran persaingan sempurna pada titik QS. Okey. Dengan demikian, output keseimbangan pasaran monopoli lebih kurang berbanding output keseimbangan pasaran persaingan sempurna. yes, perfect. Cuba buat ayat yang sedemikian.
Okey, bandingkan dulu PPS tu berapa output dia, monopoli berapa. Lepas tu baru bagi tahu perbandingan dia. Mana satu lagi besar ataupun mana satu lagi kecil. Jadi apa yang anda huraikan tadi semua itu semua berkaitan dengan keseimbangan saja. Cuma kita pecahkan kepada aspek yang kecil lagi tu. Okey, sekarang kita akan fokus tentang kehendak soalan. Yang ini. Okey, di mana kita akan kaji PPS dan kita akan kaji tentang monopoli. Tadi anda pun sudah tahu bahawa kecekapan pengeluaran ini bermaksud AC minimum. Okey, jadi nanti pastikan bahawa AC adalah minimum baru capai kecekapan pengeluaran. Kalau dia bukan minimum, bermaksud dia tidak capai kecekapan pengeluaran. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan PPS dengan monopoli ya. Suhaila? Ya, Miss. Bagi tahu PPS dulu. Untuk yang mana? Pasaran persaingan sempurna dia capai kecekapan pengeluarannya? Capai. Anda fokus output dia. Ini. QS. Bagi dia naik. Sehingga sentuh AC. Adakah ini titik minimum AC, Suhaila? Ya, Miss. Okey, jadi adakah dia capai kecekapan pengeluaran? Mencapai kecekapan pengeluaran. Okey, jadi ayat anda sepatutnya tulis sedemikian. You beritahu bahawa PPS mencapai kecekapan pengeluaran kerana apa? Beroperasi pada LAC minimum. Itu barulah jawapan yang tepat. Beroperasi. Okey, sebab beroperasi itu bermaksud kita kaji dari output. Dari apa? Kuantiti keluaran output yang dia hasilkan tu. Okey, kalau masa itu LAC minimum bermaksud dia capai kecekapan pengeluaran. Dan ingat, ini tak ada kaitan dengan P sama dengan AC. Itu adalah kawalan harga. Okey, so sekarang kita cuba tengok monopoli pula. Juga sama, anda mula dari QM. Bagi dia naik sehingga sentuh AC. Cuba tengok titik ini. Adakah titik ini merupakan titik minimum LAC ke tidak? Okey, Izzatu? Tak. Tak. Kenapa? Sebab dia beroperasi pada LAC yang macam mana? Izzatu cuba. LAC yang sedang menurun. Yang sedang? Menurun. Okay, good. Jadi ayat kamu you beritahu macam itu. Manakala pasaran monopoli tidak mencapai kecekapan pengeluaran kerana beroperasi pada LAC yang sedang menurun. Barulah tepat jawapan anda. Okay, jadi ingat guna perkataan beroperasi. Lebih memudahkan. Okay, seterusnya kita sambung kecekapan peruntukan. Juga sama, kita akan kaji dari segi PPS dan kita juga akan kaji dari segi monopoli. Pastikan perbandingan ada guna perkataan manakala. Okey, kita cuba tengok. Tadi anda pun sudah beritahu saya kecekapan peruntukan di mana P sama dengan MC. Okey, P maksudnya kita kaji harga. Harga apa? Kan tadi anda sudah belajar harga bagi PPS. Bagi tahu saya PS. Harga monopoli PM. Cuma sekarang anda fokus PPS you tengok PS itu adakah pada masa itu dia sama dengan MC ke tidak. Okay. PM PS PPS dulu PS. Okay, tengok dotted line ini. Okay. Adakah pada masa itu dia sama dengan MC ke tidak? Sarah? Sama. Sama. Okay, ya. Jadi jawapan anda dia capai ke tak capai, Sarah? Capai. Okey, boleh tanya sikit? Pasaran persaingan sempurna. Persaingan sempurna mencapai kecekapan peruntukan kerana P sama dengan MC. Okey. Tetapi sekarang, walaupun kita kata P sama dengan MC, okey, Sarah boleh spesifik P itu P apa? PS. Sama dengan? Sama dengan MC. LMC. Okay. Kilo kita tengok semula, kilo kita LMC kan? Jadi huraian anda sepatutnya tulis PS sama dengan LMC.
Okey, kita tengok monopoli. Cuba tengok monopoli ya, harga dia sini. Tengok sepanjang garis ni. From here to here. Okey. Tengok sini dan tengok MC ada ke kat sini? Tak ada. MC kat mana? Kita cari. Di sepanjang keseimbangan dia. MC kat sini. Okay. P dekat sini. PM. MC dekat sini. Okay. Jadi sekarang saya nak tanya. Adakah pasaran monopoli ini mencapai kecekapan peruntukan? Tano? Tidak. Tidak. Okey. Kenapa you kata dia tak capai kecekapan peruntukan? PM lebih daripada LMC. Okay, good. Okay, jadi sekarang kita pun buat ayat. Pasaran monopoli tidak mencapai kecekapan peruntukan kerana PM. Thanos sekali lagi PM apa? PM lebih daripada LMC. Yes, good. PM lebih besar daripada LMC. Okay, ataupun mungkin ada pelajar yang kata sebab PM tidak sama dengan LMC pun boleh. Tetapi kalau kita nak tepat, ini lagi tepat jawapan dia. Sebab kita spesifik. Tidak sama itu dia boleh melebihi ataupun dia boleh kurang. Jadi kita beritahu dia adalah melebihi daripada LMC. Okey, sekarang kita cuba tengok. Dari segi peruntukan markah dia adalah sebanyak 10 markah. Jadi sekarang Miss nak beritahu bahawa daripada 10 markah ini, raja dia adalah 3 markah. Dan huraian yang tadi kita buat itu adalah sebanyak 7 markah. Jadi sekarang marilah kita tengok peruntukan markah dia sebenarnya adalah macam mana. Kita tengok dari segi raja dulu. Jadi raja dekat sini anda sudah tahu dia adalah 3 markah. Okey, 3 markah dekat sini. Jikalau anda ada sediakan CPR, setengah markah untuk paksi ini. Dan Q sini pun sama, setengah markah. Okey, kemudian anda ada sediakan kilo MR, setengah markah. Dan kilo DD ini sama dengan P sama dengan AR, setengah markah. Okey, seterusnya anda sediakan kilo LMC, setengah markah. Dan lagi setengah markah untuk kilo LAC. Pastikan LAC kamu melalui titik ES ini. Baru anda layak dapat setengah. So, 1, 2, 3. 3 markah untuk raja. Okey, kemudian kita sambung untuk huraian kita pula. Okey, tadi anda pun sudah tahu bahawa huraian kita adalah 7 markah kan? Okey, kita cuba tengok. Dari mana kita nak skor 7 markah ini? Okey, anda ada beritahu bahawa titik keseimbangan pasaran persaingan sempurna adalah pada titik ES, terus dapat setengah markah. Lepas tu manakala bagi pasaran monopoli adalah EM, setengah markah untuk yang ini. Okey, kemudian anda beritahu bahawa harga PPS, PS, harga monopoli, PM. Okey, lepas tu output keseimbangan PPS adalah QS, setengah markah. Okey, lepas tu output keseimbangan pasaran monopoli adalah QM, setengah markah. Jadi untuk keseimbangan dekat sini kita sudah ada 3 markah. 1, 2, 3. 3 markah untuk keseimbangan. Okey, sini 3 markah ya. Okey, lepas itu kita masih ada 4 markah lagi. 4 markah itu adalah untuk kecekapan pengeluaran dan juga kecekapan peruntukan. Okey, so bermaksud 4 markah, sini 2 markah, sini 2 markah. Okey, jadi marilah kita tengok. Okey, macam mana nak skor 2 markah ini ya. Kalau anda sebut PPS, dia capai kecekapan pengeluaran. Kalau you hanya bagi tahu dia capai saja, you dapat setengah markah. You kena bagi alasan kerana beroperasi pada LAC minimum, setengah markah lagi untuk yang ini. Okey, kemudian manakala bagi monopoli, dia tidak mencapai kecekapan pengeluaran. Bagi tahu alasan, sebab beroperasi pada LAC yang menurun, setengah markah lagi untuk yang ini. Untuk kecekapan peruntukan pun sama. Okey, untuk PPS, you bagi tahu dia capai kecekapan peruntukan, setengah. Bagi tahu alasan, sebab PS sama dengan LMC, setengah markah lagi. Untuk monopoli, tidak capai, setengah markah. Bagi tahu alasan, sebab kita dapati bahawa PM melebihi LMC. Jadi sini akan jadi 1, 2,
3, 4. Jadi 4 markah untuk bahagian ini. So total up kita dapati bahawa huraian sini 4 tambah 3 sudah 7 markah. Tambah lagi raja 3 markah. Jadi dapatlah skor 10 markah. Okey, jadi selesailah perbincangan kita untuk soalan esei 7 ini.